Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-108. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-52 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzab min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakanlah, sebenarnya tidak ada yang kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua perkara yang sebaik-baiknya, iaitu kemenangan atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu pula untuk kamu bahawa Allah akan menimpakan kamu dengan azab dari sisinya atau dengan perantaraan tangan kami. Oleh itu, tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersama-sama kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa orang munafik ini tidak menunggu terjadinya bagi kaum muslimin kecuali salah satu daripada dua kebaikan, iaitu kemenangan dalam perjuangan atau perolehan harta rampasan perang dan ganjaran dari Allah, ataupun kaum muslimin cedera, terbunuh dan gugur sehingga kaum muslimin mendapat ganjaran syahid dan syurga. Manakala kaum muslimin menanti buat orang munafik satu daripada dua keburukan, iaitu azab yang besar dari sisinya atau azab daripada tangan kaum muslimin sendiri, iaitu dibunuh, dilukai, ditawan, memperoleh harta melalui peperangan atau apapun cara yang diredai Allah terhadap orang munafik ini. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menerangkan kalimah tarabbasu pada ayat ke-52 surah At-Taubah kebiasaannya digunakan untuk menanti sesuatu yang tidak disenangi. Ia juga digunakan untuk penantian sesuatu yang tidak diduga oleh yang menantikannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-52 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk sentiasa mengucapkan perkataan tidak akan menimpa kepada kami sesuatu perkara, sama ada baik atau buruk, selain daripada keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan ke atas kami sejak azali lagi. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung setiap manusia dan orang yang beriman mesti bertawakal dan berserah diri kepadanya. Manakala kepada orang munafik pula, umat Islam diarahkan untuk mengatakan apa jua yang kamu harapkan untuk kami. Maka semuanya mengandungi kebaikan untuk kami. Sekiranya menang, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya tewas, maka bermakna kami beroleh ganjaran mati syahid.
sedangkan balasan yang bakal kalian terima adalah rasa kecewa. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-52 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang munafik tentang kaum muslimin sedang menanti mereka mendapat salah satu daripada dua keburukan, iaitu Allah akan menimpakan bencana alam yang dapat memusnahkan mereka, atau Allah mengizinkan kaum muslimin untuk memerangi dan menghancurkan orang munafik. Allah menjelaskan juga pelbagai alasan yang dikemukakan oleh orang munafik untuk tidak pergi berperang. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah, melalui kitab Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-52 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa bukankah orang munafik sudah tahu tentang sikap orang yang beriman selama ini? Sekiranya orang yang beriman berjuang dan berperang, mereka menunggu salah satu daripada dua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama, menang dan dapat mengalahkan musuh. Kedua, mati syahid dalam medan perang. Dalam kemenangan ini, kaum muslimin mendapat kebahagiaan dunia dan syariat Islam terus tertegak. Dengan mati syahid, kaum muslimin dapat bahagia akhirat, masuk ke dalam syurga dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hamka juga menyatakan bahawa kaum muslimin mengatakan kepada orang munafik jika mereka masih dalam kemunafikan, maka mereka akan berhadapan dengan satu-satu daripada dua kesengsaraan. Pertama, azab yang didatangkan Allah kepada mereka, sama ada azab dunia atau azab akhirat. Kedua, tangan kaum muslimin yang digunakan oleh Allah untuk mengazab mereka. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-52 surah At-Taubah ini menyatakan bahawa kaum mukmin sama ada mereka menang atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu taala, dan mereka berharap sepenuhnya pengakhiran yang menyenangkan. Ini adalah dua takdir terbaik, menang atau mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-52 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-52 surah At-Taubah ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu taala kepada orang beriman supaya tetap teguh mempertahankan Islam. Selain itu, orang beriman juga diperintahkan supaya taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menghindari perbuatan munafik yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah dan hancur. Orang beriman juga hendaklah menyerah diri sepenuhnya kepada Allah selepas berusaha melakukan sesuatu perkara seperti berperang memerangi musuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-52 surah Al-Anfal ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi sifat munafik dalam diri sendiri. Ini kerana perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan berpura-pura beriman dan tidak ikhlas melakukan sesuatu perkara. Akibatnya umat Islam akan berpecah kerana saling bermusuhan. Seterusnya menjadi lemah dan hilang kekuatan. Apabila menjadi lemah, maka umat Islam mudah diserang dan dikalahkan oleh pihak musuh. Serta agak sukar untuk umat Islam bangkit semula dan mencapai kemenangan. Selain itu, orang beriman sentiasa bertawakal kepada Allah dan melakukan semua perkara untuk mencari keredaan Allah semata-mata. Seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat ke-45, fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kiranya kamu tetap berdegil sekarang, maka kamu sudah tentu akan mengetahui kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu, dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mujahidi fi sabilillah wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih kama salus saimil qaimi
wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabilihi bi an yatawaffahu an yudkhilahul jannata aw yarji'ahu saliman ma'a ajri aw ghanimah. Perumpamaan orang yang berjihad dan Allah lebih mengetahui. Sesiapa yang berjihad di jalan Allah, ia seperti seorang yang berpuasa, solat malam dan berdiri membaca ayat-ayat Allah. Sekiranya ia meninggal dunia, dimasukkan ke dalam syurga, atau sampai orang yang berjihad di jalan Allah kembali bersama ganjaran atau harta rampasan perang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-52 surah At-Taubah ini, pertama, umat Islam hendaklah tetap teguh mempertahankan Islam apabila diserang oleh pihak musuh, sama ada serangan fizikal maupun pemikiran. Setiap Muslim juga perlulah sentiasa berzikir dan berdoa kepada Allah SWT supaya dikurniakan kejayaan dan kemenangan. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT hendaklah sentiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulullah SAW. Ketiga, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan sifat munafik. Sifat munafik ini membuatkan kita jadi berpura-pura melakukan sesuatu tetapi hakikatnya menolak apa yang diajarkan oleh Islam. Sifat munafik ini menjadi sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.